Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama membincangkan surah-surah terpilih dalam modul Sirah Nabawiyah dalam Al-Quran bagi sijil khas bagi guru-guru Al-Quran. Pada minggu ini insya-Allah kita akan membincangkan surah yang kedua diturunkan menurut pendapat Syekh Al-Maidani, iaitu surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir bahagian yang pertama, dan sebelum itu kita akan membincangkan mengenai kedudukan surah. Seputar surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah, maka ia dianggap sebagai surah Makkiyah. Ia dianggap sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Permulaan surah selepas 5 ayat permulaan surah Al-Muddathir turun selepas 5 ayat terawal daripada surah Al-Alaq. Sekali lagi, permulaan surah Al-Muddathir turun selepas turunnya 5 ayat dari surah Al-Alaq. Pertengahan surah Al-Muddathir pula turun pada akhir zaman Makkiyah, iaitu sebelum hijrah. Sebelum hijrah, dan waktu itu berlakunya peristiwa yang melibatkan seorang pembesar Quraisy yang bukan Muslim, yang kafir, iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Apabila berlaku peristiwa itu, maka turunlah pertengahan surah Al-Muddathir. Akan tetapi perkara ini atau peristiwa ini berlaku sejurus sebelum hijrah. Akan tetapi secara keseluruhannya, surah ini dianggap surah kedua yang diturunkan kerana permulaan surah turun selepas turunnya permulaan surah Al-Alaq. Maka kita lihat metodologi para ulama atau cara para ulama menentukan kedudukan surah dalam tertib kronologi ataupun tertib rentetan peristiwa itu. Mereka melihat kepada permulaan surah. Bilakah permulaan surah itu diturunkan? Jikalau permulaan surah itu diturunkan awal, maka ia menjadi antara awal surah-surah yang tak awal, walaupun pertengahan atau akhir surah itu diturunkan lewat. Ataupun cara yang lain adalah untuk melihat pada peristiwa yang berlaku. Jikalau sebahagian dari surah itu ada kena-mengena dengan peristiwa yang berlaku pada awal Islam, maka surah itu akan disusun sebagai mengikut kedudukan atau mengikut peristiwa atau mengikut tahun di mana surah itu diturunkan. So, ini adalah metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan kedudukan surah dalam tertib rentetan peristiwa atau tertib kronologi. Mereka melihat kepada awal atau permulaan surah bila ia diturunkan, ataupun mereka melihat pada peristiwa yang paling awal, peristiwa yang berlaku yang ada kaitan dengan surah, sebahagian daripada surah. Bilakah peristiwa ini berlaku, maka mereka letakkan surah itu mengikut kedudukan, walaupun sebahagian dari surah yang lain seperti contohnya akhir surah dan sebagainya diturunkan secara lewat, akan tetapi mereka tidak melihat pada perkara tersebut. Dan dari sini kita juga mempelajari bahawasanya
tidak semua surah itu diturunkan secara sekaligus. Tidak ke semua surah, tidak ke surah itu keseluruhannya tidak diturunkan sebagai sekaligus. Ya, surah mungkin diturunkan secara bertahap-tahap, dan ada juga surah yang diturunkan secara keseluruhannya sekaligus. Contohnya adalah surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Masad, dan kita akan pelajari insya-Allah. Surah Al-Masad diturunkan secara sekaligus pada waktu yang sama, manakala surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir diturunkan secara bertahap-tahap, ya. Dan penurunan surah mengikut secara bertahap-tahap itu dipanggil munajjam, ataupun an-najm, iaitu secara beransuran. Bagaimana sahabat mengetahui bahawasanya ayat-ayat ataupun sebahagian daripada surah ini adalah sebahagian dari surah yang lain? Ini semua datang keterangannya daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan menerangkan bahawasanya bahagian surah atau sekelompok atau kumpulan ayat-ayat yang diturunkan, baginda SAW akan menyuruh para sahabat yang menulis wahyu, akan menyuruh mereka untuk meletakkan ayat-ayat tersebut di dalam surah atau kumpulan ayat-ayat yang ada sekian-sekian, seperti mana kita telah pelajari dalam hadis penurunan wahyu, dalam dialog di antara Uthman bin Affan dan Ibn Abbas pada 2 minggu yang lepas. Baik, kita kaji hadis penurunan wahyu yang kedua. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu. Bilakah peristiwa terputusnya wahyu ini berlaku? Ia berlaku setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam telah ketemu Jibril alaihissalam di Gua Hira, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi oleh Jibril untuk sekian lama, dan ada ulama mengatakan terputusnya wahyu itu selama setengah tahun, setahun dan sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada suatu hari ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku angkat kepalaku ke langit, ke arah langit. Ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Siapakah malaikat ini? Ini adalah Jibril alaihi salam, malaikat yang diwakilkan untuk membawa wahyu. Aku pun merasa takut terhadapnya sehingga aku jatuh ke tanah. Kita boleh bayangkan baginda SAW mendongak ke langit dan melihat Jibril AS sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka baginda SAW pun terlentang ataupun jatuh ke belakang dalam keadaan ketakutan. Lalu bergegas pulang ke rumah dan mengatakan kepada isterinya, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni dathiruni. Okay. Rasulullah SAW menyuruh isterinya Khadijah radhiyallahu anha untuk selimutilah aku, selubungilah aku. Zammiluni dathiruni. Maka Allah SWT pun turunkan ayat-ayat dari surah Al-Mudaththir, ayat yang pertama hingga ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, ataupun wahai orang yang berselubung, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah kamu bersihkan. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih daripadanya. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar. Inilah peristiwa yang berlaku dalam hadis penurunan wahyu yang kedua, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan kali ini baginda melihat Jibril alaihi salam di langit. Pada masa itu baginda sallallahu alaihi wasallam bukan di Gua Hira. Beliau sedang berjalan-jalan di pekarangan Mekah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun melihat Jibril dalam keadaan asalnya yang merupakan malaikat yang sedang duduk di atas kursi, dan kursi itu di antara langit dan bumi. Kemudiannya baginda SAW pun terlentang, jatuh kerana ketakutan dan bergegas pulang untuk berjumpa dengan isterinya Khadijah radhiyallahu anha, dan baginda SAW meminta Khadijah untuk selimuti beliau, ya, untuk selimuti beliau kerana beliau menggigil dalam keadaan ketakutan. Dan dalam itu baginda SAW telah menyuruh Khadijah dengan mengatakan zammiluni dathiruni. Zammiluni dathiruni. Dathiruni ada bezanya dengan zammiluni, dan insya-Allah saya akan terangkan dalam pertemuan kita, dalam sesi live kita insya-Allah. Oleh kerana baginda SAW dalam keadaan berselimut ketika Jibril AS datang ke rumah baginda SAW, maka Allah pun perintahkan wahyu untuk berbunyi, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, iaitu Rasulullah SAW yang sedang berselimut di rumah kerana takut dan terperanjat setelah melihat malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW diarahkan untuk bangun dan meninggalkan katil baginda SAW dan memberi peringatan serta amaran kepada umat manusia. Juga untuk bertakbir atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkan pakaiannya serta menjauhi segala kejahatan, dan juga untuk tidak berharap atas jasa yang beliau lakukan kepada orang lain, serta hendaklah baginda SAW berasa sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ulama mengatakan bahawasanya Nabi SAW dilantik sebagai Nabi atau diangkat sebagai Nabi dengan penurunan surah Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. Akan tetapi dengan penurunan surah
Al-Muddathir. Baginda SAW telah diangkat dan dilantik sebagai seorang rasul untuk menyampaikan risalah atau peringatan yang Allah SWT wajibkan atas umat Islam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan huraikan lagi perkataan-perkataan kekunci di dalam surah Al-Muddathir supaya kita dapat memahami lagi dengan mendalam supaya kita dapat memahami lagi dengan mendalam akan makna surah Al-Muddathir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.